Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masih ada ruang dan waktu untuk kita bercakap, untuk kita berjumpa walau di dalam media sosial. Terpanggil sebenarnya untuk bercakap dari hal para pemimpin yang berkunjung ke Melaka sempena pilihan raya negeri Melaka yang akan diadakan dalam masa yang terdekat ni. Beginilah, rakyat Melaka secara khususnya, dan orang Melaka khususnya orang Melayu, sebenarnya dah jemu, dah jelak dengan para pemimpin yang memang pengkhianat bangsa, yang memang datang ke Melaka hanya semata-mata berkepentingan untuk dapatkan kuasa, pangkat, kedudukan, dan untuk mengaut keuntungan, untuk memijak bangsa sendiri. Sebenarnya, orang Melaka khususnya jemu, jelak, benci, marah dengan para pemimpin yang ada sekarang. Baik dari UMNO, BN, Parti Harapan, dari mana parti pun sebenarnya. Setiap kali nak pilihan raya, setiap kali lah kamu datang, konon-kononnya kamu masuk ke warung-warung dan kedai-kedai, makan roti canai mungkin dan kena air kopi secawan, secangkir teh, konon-kononnya bersama rakyat. Sudahlah, hentikan pembohongan kamu, hentikan kepura-puraan kamu. Selama ni kamu tak pernah sarapan, tak pernah datang berkunjung di kedai kopi berkenaan, di warung-warung kecil berkenaan, melainkan kamu di hotel 5 bintang. Kamu tak pernah pandang penduduk kampung yang susah, pada nelayan kecil, petani kecil, peladang kecil, orang-orang naif, orang-orang miskin. Kamu tak pernah pandang. Tapi bila nak pilihan raya, berbondong-bondong kamu datang, orang-orang BN, orang-orang UMNO datang berbondong-bondong, datang secara berjemaah, konon-kononnya untuk menyantuni rakyat. Apa yang kamu santunkan pada rakyat? Selama ini apa yang kamu santunkan pada rakyat? Kamu jual pasir, kamu jual tanah reserve Melayu, kamu ambil keuntungan dari setiap projek yang ada. Kamu gadaikan maruah bangsa, kamu gadaikan anak generasi. Sudahlah, orang Melaka, aku sarankan sebenarnya, jangan kamu tertipu dengan para pemimpin yang memang penipu. Kamu jangan pura-pura untuk memperjuangkan bangsa, untuk menghidupkan semula semangat Melayu, untuk memperjuangkan bangsa Melayu, untuk membangkitkan semangat maruah, dan untuk mengembalikan kegemilangan bangsa Melayu. Kamu tidak akan lakukan perkara tersebut kerana sekian lama kamu sendiri yang menginjak bangsa Melayu. Nelayan kecil selama-lamanya menjadi nelayan kecil, tidak ada usaha untuk kamu bantu mereka. Tidak ada sebarang cadangan untuk menaikkan taraf hidup rakyat yang termiskin. Diambil seorang penduduk yang paling miskin, yang paling daif, yang sukar, yang perit, yang payah hidupnya. Biarkan mereka berdiri di sebelah kamu. Biarkan mereka berdiri di sebelah kamu.
supaya rakyat boleh membezakan kedudukan mereka dan kedudukan kamu. Sudah sampai masanya rakyat Melaka tanyakan pada pemimpin yang datang, pada calon-calon yang berhajat untuk bertanding di Melaka. Bukan lagi sebenarnya masa untuk kamu datang dan memberi taklimat yang penuh dengan penipuan dan pembohongan. Ini bukan masanya. Sekarang tiba masanya rakyat Melaka bangkit dengan semangat padu ke laksaman jebat. Jangan kamu dengar apapun kata-kata daripada pemimpin politik, kerana mereka adalah orang politik. Mereka adalah orang politik yang sekian lama membohongi kamu, keluarga kamu dan generasi kamu. Kamu kekal menjadi orang miskin dan orang kecil di bumi Allah Ta'ala ini jika inilah pemimpin yang kamu pilih, khususnya orang-orang UMNO ataupun orang-orang dari Parti Harapan, orang-orang dari BN. Kamu ditipu berulang-ulang kali, wahai orang-orang Melaka. Kamu dipedaya berulang-ulang kali, maruah kamu diinjak, dipijak. Kamu dilacak, diludah oleh orang-orang seperti mereka yang mengaut keuntungan dan mengaut kekayaan, yang mengambil hasil bumi Melaka adalah para pemimpin. Yang mendapat projek-projek besar adalah para pemimpin. Tapi orang Melaka sehingga hari ini tak habis-habis menjadi penjilat, tak habis-habis menjadi penyembah. Kamu menyembah orang-orang yang zalim. Kamu katakan kamu bertuhan, kamu katakan kamu orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berjuang. Tapi sebenarnya kamu mengkhianati generasi kamu sendiri. Kamu penjilat. Kamu menyembah orang-orang yang selama ini mengaut keuntungan, yang menginjak maruah bangsa Melayu sendiri. Kamu memihak kepada perompak penyamun. Kamu memihak pada orang yang makan rasuah. Pemimpin tak berhati budi, tapi penyokong pemimpin yang tak ada hati dan budi, tidak berhati perut. Sampai bila orang-orang Melaka harus menyembah menjilat pada pemimpin-pemimpin yang menipu? Tidak cukup lagi ke kamu ditipu selama 22 bulan oleh Parti Harapan yang berfahaman komunisme, yang membawa masuk ajaran-ajaran komunis dan mahu disebarkan pada anak-anak di sekolah rendah. Tidakkah kamu sedar? Bahkan kamu sebagai orang Melayu di bumi Melayu yang diperintahkan oleh orang Melayu semasa zaman PN, semasa zaman UMNO, semasa zaman Parti Harapan, untuk kamu dapatkan lesen perniagaan sendiri, kamu terpaksa berulang-alik, berulang balik. Kamu terpaksa menyembah semata-mata untuk mendapatkan lesen perniagaan. Harga getah merundum jatuh. Harga sawit merundum jatuh. Petani dan nelayan menghadapi berbagai-bagai masalah. Nelayan kecil, nelayan pantai khususnya, tidak ada hasil kerana pasir sudah digali di laut, dijual pada orang-orang asing. Sudahlah, pada para pemimpin yang datang bertanding di Melaka pada kali ini, ini bukan masanya untuk kamu hebahkan agenda kamu yang sebenarnya. Kamu tak pernah jujur di dalam agenda kamu, melainkan kamu menipu. Dan bagi orang-orang Melaka khususnya, jangan kamu dengar apa yang mahu dikabarkan oleh pemimpin. Tapi, jadikan kedatangan mereka untuk menjawab setiap persoalan yang bakal kamu berikan. Tanya mereka satu persatu. Harta mereka, dari mana mereka dapat? Untuk apa mereka belanjakan dan ke mana mereka belanjakan?
Tanyakan kekayaan mereka. Tanyakan harta mereka. Tanyakan berapa banyak saham yang mereka ada. Tanyakan. Tanyakan selama ini apa yang mereka perbuat untuk bangsa Melayu. Sudah terhapuskah kemiskinan di dalam bangsa Melayu? Sudah tertolongkah anak-anak yatim, bahkan untuk bina masjid di dalam sebuah negara yang mana agama rasminya adalah Islam? Untuk membina masjid perlu meminta-minta, merayu, memohon sedekah semata-mata untuk masjid. Bayangkan sebuah negara Islam terpaksa merayu untuk bina madrasah untuk anak-anak yatim, untuk sekolah tahfiz. Bahkan masjid yang ada, kebanyakannya dibanding dengan rumah pemimpin. Rumah pemimpin lebih mewah dan lebih besar dari masjid. Perhiasan di dalam rumah-rumah pemimpin lebih mewah dari yang ada di dalam masjid. Masalah ibu tunggal, masalah anak yatim, masalah orang-orang naif tak pernah selesai. Tak pernah. Bantuan yang diberi sekadar ala kadar yang tidak boleh merubah hidup mereka. Tidak boleh merubah hidup mereka. Bahkan orang-orang Melaka, aku katakan orang-orang Melaka, kamu sebenarnya orang kecil. Kamu sebenarnya orang naif. Kamu sebenarnya orang miskin. Papa kedana dan melarat. Tapi kamu menjadi cacai, tukang cacakkan bendera. Menjadi cacai yang membawa bendera. Kamu cuma disogok dengan secawan kopi di warung yang terpencil. Kamu sudah rasakan amat bangga dan amat megah. Konon-kononnya kamu dapat minum bersama pemimpin. Aku sedikit pun tak bangga untuk minum dan duduk dengan pemimpin yang memang makan rasuah, yang memang zalim, yang memang penipu, yang membangsatkan bangsa sendiri, yang menjual hak orang Melayu, yang cuba membuang hak keistimewaan orang Melayu, yang menjual tanah reserve Melayu, yang mengkayakan kroni dan keluarganya sendiri. Setiap kali ada pilihan raya, kamu akan turun ke lapangan, singgah di warung-warung kopi, berkunjung ke rumah fakir-fakir miskin. Minta maaf, adakah kamu fikir fakir-fakir miskin itu berubah hidupnya dengan kedatangan kamu? Di waktu-waktu kamu mahu dilantik, kamu perlukan undian dari mereka untuk melantik dan mengangkat kamu menjadi pemimpin. Kamu bukan seorang pemimpin. Kamu bukan seorang pemimpin. Kamu adalah perompak, penyamun, penipu, pembohong dan pengkhianat. Bahkan ada di antara pemimpin yang sahih, terbukti bersalah, yang makan duit harta anak yatim, yang makan harta ibu tunggal, yang makan peruntukan yang disedekahkan oleh orang ramai untuk anak yatim, ibu tunggal dan orang-orang naif di bawah nama Persatuan Akal Budi, Kebajikan Akal Budi, digunakan untuk kepentingannya sendiri. Dibelikan hotel untuk anaknya, dibayarkan kad kreditnya. Pemimpin bagaimana kamu sebenarnya? Dan apa yang aku petikaikan di sini adalah, wahai orang-orang Melaka, orang-orang Melayu, sehingga bila kamu mahu menjadi pak pacak yang memacakkan bendera parti kamu, sehingga bila kamu tidak ada hati dan perutkah? Kamu tidak ada suarakah untuk bertanya secara bersemuka pada pemimpin?
Kamu cuma diberikan 10 atau 20 ringgit, dibayar harga kopi dan sarapan pagi kamu. Kamu rasa kamu dah jadi orang yang berpengaruh kerana dapat makan dengan orang-orang yang punya pengaruh. Sebenarnya kamu sahaja, wahai orang-orang Melaka, kamu, orang-orang macam kamu, pencacai macam kamu sahaja yang terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin yang penipu, yang pengkhianat, yang perompak, yang penyamun, yang zalim. Tidakkah kamu lihat di keliling kamu? Tidakkah kamu lihat anak-anak kamu, saudara mara kamu? Kayakah mereka di bawah kepimpinan UMNO BN, di bawah kepimpinan Parti Harapan? Kayakah mereka? Berubahkah hidup mereka? Senangkah hidup mereka? Bantuan apa yang diberikan kepada bangsa Melayu? Bantuan apa? Jika kamu sebagai seorang pelaut, nelayan kecil, bantuan apa sahaja yang kamu dapat dalam masa 5 tahun? Jika kamu seorang petani, kamu seorang peladang, bantuan apa yang diberikan kepada kamu? Kamu tanyakan pada fakir miskin, pada ibu tunggal, pada orang-orang daif, pada orang yang papa kedana, yang geladangan. Kamu tanyakan pada anak-anak yatim. Perbezaan taraf, perbezaan darjat di antara pemimpin yang kamu pilih, yang kamu angkat. Kamu perhatikan perbezaan hidup mereka dengan orang-orang yang naif. Tapi kamu masih terpedaya. Inilah satu bangsa, bangsa Melayu yang tak sedar, yang bercakap tentang agama, konon-kononnya memperjuangkan agama, konon-kononnya, tapi memihak kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang lebih jahat dari kafir, lebih Israel dari Israel. Apalah gunanya sembahyang kamu, zakat, puasa, haji kamu kalau kamu memihak pada orang yang sahih makan harta anak yatim? Apalah fadilatnya kamu? Kalau kamu nak bercakap pasal agama, tak perlu kamu keluarkan hadis dan nas. Tak perlu kamu keluarkan sijil-sijil kamu. Secara asasnya sahaja, apabila kamu memihak pada pemimpin yang bengkok, kamu sebenarnya menjadi ekor pada mereka. Kamulah ekor mereka yang turut melibas anak-anak yatim, orang naif, orang kecil. Kamu lebih zalim kerana kamu yang mengangkat orang-orang yang zalim. Bukan kamu tak tahu mereka penipu, pembohong, dan mereka adalah orang-orang yang menzalimi bangsa dan generasi kamu, yang menjual hak bangsa kamu, yang menjual tanah rezerv Melayu, yang menjual pasir di laut Melayu untuk kepentingan mereka, yang terkenal dengan jenayah dan rasuah. Baiklah, aku harap pada pilihan raya kali ini orang Melaka sedar, dan ini adalah peluang untuk kamu kuburkan pemimpin-pemimpin yang penuh pura-pura, pembohongan dan zalim. Jadikan PRN kali ini adalah kubur bagi UMNO BN, bagi Parti Harapan. Kerana itu satu-satu parti harapan yang tidak boleh kamu sandarkan apa-apa harapan pada mereka. Jangan sekali-kali kamu sandarkan harapan pada pengkhianat. Jangan hanya kerana secawan kopi. Masa depan generasi kamu jadi sehitam
kopi. Jangan. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.